yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian Terengganu Darul Iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu maju, di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, padang thayyibah, wa rabbul ghafur. Sejahteralah Darul Iman, di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian, dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita meneruskan talaki online kita pada malam ini, iaitu pada siri 43 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Anafiah bin Haji Hussein. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan talaki kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah pada malam ni kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang sebagai pengurusi majlis pada malam ini. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur, Da'i Dong Buluh Gading dan mana-mana yang terlibat sama ada secara rasmi ataupun tidak. Seterusnya kepada pentalaki kitab yang bersama dengan kita pada pengajian pada malam ini. Jadi Ustaz Mam minta kepada hamba pada malam ini untuk doa sikit supaya dipermudahkan urusan air, diberi kekuatan kepada petugas unit amal, pemuda dan lain-lain. Jadi kawasan beliau memang tak ada air sekarang ni. Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan tidak ada air. Jadi kita sebenarnya kita belajar kitab fiqh, dia termasuk dalam ibadah. Maka ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara syaratnya adalah ikhlas. Jadi kita baiki niat kita pada malam ni supaya kita belajar pada malam ni niat adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab antara tawassul yang masyru' ataupun tawassul yang disyariatkan, yang dituntut oleh syarak adalah kita berdoa kepada Allah dengan amalan kebaikan yang kita buat. Jadi ketika mana kita buat amalan kebaikan pada malam ni, kita belajar kitab Minhajul Talibin, kita niat molek, nanti kita doa dan kita jadikan pengajian kita pada malam ini sebagai wasilah agar Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan semua hak yang terlibat dengan air dan semua hak yang maksudnya terlibat dengan hak yang tidak ada air. Jadi tawassul dengan amalan kebaikan, berdoa kepada Allah dengan menjadikan amalan kebaikan kita sebagai wasilah, kita bertawassul kepada Allah dengan amalan kebaikan. Hak ni sepakat ulama mengatakan tidak menjadi masalah. Hak ni adalah disyariatkan berdasarkan kepada hadis 3 orang pemuda hak yang lekat dalam gua. Tiba-tiba satu batu besar jatuh menutupi lubang gua. Dia tidak boleh tubik daripada gua tersebut. Nak wasak-wasak kawan tak boleh, sebab tak ada WhatsApp apa. Maka dia duduk dalam gua tu. Dia kata pada hari ni tak ada dah yang dapat menyelamatkan kita melainkan benda doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas. Maka masing-masing bertawassul dengan amalan kebaikan masing-masing. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebenarnya setiap ataupun kita orang Islam ataupun hamba Allah Subhanahu Wa Taala dituntut kita biar sama ataupun kita selari dua perkara ataupun biar seimbang dua perkara. Yang pertamanya usaha, yang keduanya adalah doa. Di samping kita berusaha, kita jangan lupa kita kena berdoa. Sebab kita kena ingat la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Doa saja tak ada usaha tak jadi juga. Mesti kena ada usaha serta doa. Baik. Jadi sahabat-sahabat kita berusaha di sana, kita berada di sini, kita tak boleh nak merentah daerah. Payah. Jadi kita duduk sini, kita berdoa lah. Mana-mana hak yang ada benda perbelanjaan lebih ataulah sumbangan-sumbangan supaya dapat meringankan beban-beban saudara-saudara kita yang diuji dengan PKPD, diuji dengan tidak ada air. Okey, ini mukaddimah dulu. Mukaddimah sebelum daripada pengajian kitab kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan rukun sembahyang. Berkenaan dengan rukun sembahyang. Kita ada syarat sembahyang, ada syarat sah, ada syarat wajib. Dan kita ada rukun sembahyang. Dia syarat dan rukun ni adalah kedua-dua ataupun dua perkara ini adalah perkara yang mesti kita kena buat. Kalau tidak buat, tak sah sembahyang kita. Cuma perbezaan antara syarat dengan rukun adalah rukun ni dia termasuk dalam hakikat bagi sesuatu. Maksudnya rukun ni adalah juzuk kepada sembahyang itu sendiri.
rukun adalah juzuk kepada sembahyang itu sendiri. Manakala syarat dia tidak termasuk dalam juzuk kepada sembahyang. Dia tidak termasuk dalam juzuk kepada sembahyang. Itu perbezaan di antara rukun dengan syarat. Katanya al-thamin, yang ke-8, maksudnya rukun yang ke-8 daripada rukun-rukun sembahyang adalah al-julusu baina sajdatayhi. Duduk di antara dua sujudnya al-musalli. Okey, setiap rakaat kita ada 2 kali sujud. Setiap rakaat kita ada 2 kali sujud. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap rakaat kita ada 2 kali sujud. Yang mana 2 kali sujud tu, di antara 2 kali sujud tu ada satu rukun yang dikenali sebagai rukun duduk di antara 2 sujud. Kita boleh faham? Pengarang kita kata duduk. Duduk kabar pun duduk bagaimana duduk. Keadaan duduk kabar. Maka kata ulama, bagaimana keadaan duduk sekalipun memadai. Kita duduk antara 2 sujud, kita duduk sela, pun apa duduk belunjuk, pun apa duduk tahiyat awal, pun apa duduk tahiyat akhir, pun apa duduk cakung, pun apa. Cuma di sana ada duduk yang makruh, duduk iqa'ul kalb, tu hukum dia adalah makruh. Tapi sebenarnya mana jua duduk boleh bakal. Cuma di sana ada duduk yang afdal. Duduk yang afdal. Baik. Duduk antara 2 sujud mutma'innan. Dalam keadaan hal kepada seorang yang duduk sana ataupun seorang yang sembahyang, ketika dia duduk di antara 2 sujud, dia saat itu mutma'innan. Benda melakukan tumakninah. Maksudnya melakukan tumakninah, maksudnya dia telah berhenti sekejap, yang mana perhentian tersebut dapat membezakan ataupun dapat membezakan di antara bangun kepada duduk dan turun kepada sujud yang kedua. Okey, boleh faham? Maksudnya dapat memisahkan antara pergerakan bangun kepada duduk dan turun kepada sujud yang kedua. Itu makna tumakninah. Faham tak, Amin? Dia berhenti sekejap, nampak macam ada perpisahan dah. Ada perpisahan di antara pergerakan bangun dan pergerakan turun semula. Jelas tak? Baik. Cuma sebahagian daripada ulama dia sebut lagu mana, sebahagian daripada ulama, khususnya kitab-kitab kecil. Dia sebutkan ni. Dia kata kadar dia atau makninah ni qada ucapan subhanallah. Qada ucapan dia subhanallah. Adakah benda tu disebut dalam hadis? Tidak disebut dalam hadis benda tu. Cuma dalam hadis menyebut mutma'innan tu, menyebut Rasulullah sebut kena tumakninah. Cuma ulama buat ukuran, nak nampak mudah ukurannya adalah kalau kita berhenti sekadar ucapan subhanallah, maka di situ ada perceraian di antara pergerakan bangun kepada pergerakan turun. Katanya wayajibu, kena tumakninah di dalam duduk antara 2 sujud. Kena tumakninah ketika duduk antara 2 sujud. Kalau dia tidak ada tumakninah, maka tidak sah. Dia tumakninah di sini, dia termasuk di dalam syarat bagi sujud. Okey, boleh faham? Tumakninah ni termasuk dalam dia syarat sujud. Maksudnya kalau syarat sujud pula. Syarat duduk antara dua sujud. Faham? Jadi kalau orang tu duduk antara 2 sujud tetapi dia tidak tumakninah, maka tidak sah duduk antara 2 sujud sebab tidak cukup syarat. Antara syarat duduk antara 2 sujud mesti kena tumakninah. Biasanya tumakninah. Bahasa Arab begitu. Okey, boleh faham? Jadi dia termasuk dia dalam syarat duduk antara 2 sujud. Sebagaimana sebelum daripada ni, tumakninah adalah syarat bagi rukuk, tumakninah adalah syarat bagi i'tidal, tumakninah adalah syarat bagi sujud, tumakninah juga adalah syarat bagi duduk antara 2 sujud. Faham tak? Okey. Dah berapa qiyam tidak disebut tumakninah? Sebab dia qiyam tidak disebut, syarat qiyam mesti kena tumakninah. Sebab dia sebab qiyam lama. Betul tak itu? Sebab apa tasyahud? Tasyahud tidak disebutkan tumakninah kerana duduk dalam tasyahud lama. Sebab ada bacaan wajib di situ. Okey, boleh faham? Ada benda bacaan wajib di situ. Baik.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tanya, tak ada apa duduk antara tahiyat yang pertama tak sebut waktu makninah. Sedangkan duduk tahiyat yang pertama kan, jadi tak ada bacaan wajib di situ kan. Tahiyat yang pertama ada bacaan wajib. Kenapa tidak sebut makninah? Sebab dia kan ni. Sebab dia. Sebab duduk tasyahud awal itu bukan wajib. Betul tak gitu? Hukum diam dia. Sunat. Sunat ab'am. Betul tak? Manakala rakaat, i'tidal, sujud yang pertama, sujud yang kedua, duduk antara dua sujud adalah wajib ataupun rukun sembahyang. Bacaan-bacaan di dalamnya mengikut mazhab Imam Syafi'i sunat. Betul tak gitu? Jadi, maka perlu kena sebut tumakninah. Dan tumakninah menjadi syarat kepada rukun-rukun tersebut. Kalau sekiranya tidak ada tumakninah, maka tak jadi rukun tu. Okey, boleh faham? Jadi seolah-olah Imam Nawawi meletakkan mutmainan ataupun tumakninah ni adalah syarat kepada sujud. Nampak kan? Syarat kepada duduk antara dua sujud. Ada sebahagian daripada ulama meletakkan tumakninah dalam rukun sembahyang. Dia kata rukun sembahyang ada berapa? 14. Antaranya adalah tumakninah. Ada kata 17. Macam dalam kitab Safinatun Najah. Dia kata apa? 17. Sebab dia kira rakaat, rukun, tumakninah dalam rakaat juga rukun. Jadi maksudnya perkataan tumakninah ataupun tumakninah, ada sebahagian ulama meletakkan dalam kategori rukun, ada sebahagian daripada ulama meletakkan dalam kategori sunat. Tapi sama ada ulama yang mengatakan rukun ataupun ulama yang mengatakan sunat, sunat pula dah. Syarat, silap. Ada ulama meletakkan dalam kategori rukun dan ada ulama meletakkan dalam kategori sunat. Sunat pula syarat. Mana tekor. Dalam kategori syarat. Jadi, sama ada ulama yang meletakkan ia dalam kategori rukun ataupun dalam kategori syarat. Kedua-dua pandangan tersebut sepakat mengatakan mesti kena tumakninah. Cuma berbeza dalam meletakkan kategori mana. Ini dipanggil benda khilaf lafzi. Tapi daripada sudut amali, sama. Okey, boleh faham? Seterusnya katanya, وَيَجِبُ أَلَّا يَقْصِدَ بِرَفْعِهِ غَيْرَهِ. Dan wajib. Ini wajib. Wajib ni dia termasuk dalam syarat dia. Okey, boleh faham? Masuk dalam syarat. Maksudnya tidak sah duduk antara dua sujud kalau ada benda ni. Wajib bahawa tidak qasa'lah ia al-musalli. Biraf'ihi dengan mengangkatnya, dengan bangunnya, mengangkatnya, dengan mengangkat bangun musalli daripada sujud kepada duduk antara dua sujud, dia tidak qasa' ghairahu akan selain daripadanya, selain daripada duduk antara dua sujud. Dan jika dia qasa' untuk buat benda lain, lepas tu dia pun terus jadikan perbuatan tersebut duduk antara dua sujud, maka tidak memadai. Faham tak lagi? Dia tengah duduk, dia tengah sujud. Dia tengah sujud. Tiba-tiba karung lalu depan. Dia kejut, dia bangun lalu. Tak lari daripada karung. Dia lari daripada karung. Lah rupanya tangan dia, jari tangan dia balut benda tahu. Tak ingat karung. Bangun. Dia bangun. Kata pakai awak duduk antara dua sujud lalu lah. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab dia qasa' dengan mengangkat kepala dia saat itu selain daripada benda, selain daripada duduk antara dua sujud. Nampak kan? Lepas tu cara dia lagu mana? Turun mula, sujud mula, naik balik. Faham? Orang kata tak tambah rukun ke? Ni tak ada masalah. Ni tak ada masalah. Okey, boleh faham? Katanya wa alla yutawwilahu wa la li'tidal. Dan bahawa dia tidak memanjang. Bahawa tidak memanjanglah ia kembali kepada al-musalli. Kembali kepada al-julus baina sajdatai. Wa la li'tidal. Wa huruf ataf. La tu dia panggil taukid nafi. Wa huruf ataf. Al-i'tidal dipanggil ma'tuf di atas hu. Hu tu maf'ul bih bagi yutawwila. Berarti molek yutawwila, memanjanglah ia al-musalli, hu kembali kepada al-julus baina sajdatai. Okay, boleh faham? Waw huruf ataf
Al-i'tidal ma'tuf di atas hu, di atas dhamir yang jadi maf'ul bih kepada yutawwila, sebab baca al-i'tidal. Manakala la tu dipanggil la li taukidin nafyi, kerana sebelum pada yutawwila tu ada nafi. Faham tak? Lam tu dipanggil lam li taukidin nafyi. Wala li'tidal, dan tidak juga memanjang i'tidal. Dia tidak memanjang duduk antara dua sujud dan tidak memanjang i'tidal. Jadi dua rukun ni tidak boleh panjangkan. Duduk antara dua sujud dan i'tidal tidak boleh panjang. Sebab itulah rukun antara duduk antara dua sujud dengan i'tidal dinamakan sebagai rukun pendek, bukan rukun panjang. Memanjangkan rukun pendek membatalkan sembahyang mengikut mazhab Imam Syafi'i, mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab bila kita kata mengikut pandangan mu'tamad, kerana dalam masalah ni masih lagi ada khilaf sehingga kan dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Okey, boleh faham kan? Jadi kenapakah ulama mengatakan ia rukun pendek? Kerana ulama melihat kepada bahawasanya i'tidal adalah suatu rukun yang memisahkan di antara rakaat dengan sujud. Di antara dua sujud adalah suatu rukun yang memisahkan di antara mereka sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Baik. Seterusnya kata, tadi hak yang duduk antara dua sujud, wa akmaluhu, dan hak yang paling sempurnanya. Hak yang paling sempurnanya duduk antara dua sujud adalah yukabbiru, bertakbirlah, mengucap Allahu Akbar lah orang yang sembahyang. Okey, dia ucap Allahu Akbar. Maksudnya dia ucap Allahu Akbar ketika dia bangun daripada sujud. Tidak gitu? Lepas tu waya jelisu muftarisha. Lepas tu dia duduk, hal keadaan dia muftarish. Duduk iftirash. Okey, duduk benda? Duduk iftirash. Duduk iftirash tu adalah duduk tahiyat awal tu dipanggil duduk iftirash. Duduk tahiyat akhir tu dipanggil duduk benda? Tawarruk. Kita sehinggakan kita duduk iftirash, kita faham lalu. Duduk tahiyat awal ni kita tahu, duduk tahiyat akhir kita tahu dah kan. Jadi muftarishan adalah duduk iftirash. Dia duduk, hal keadaan dia duduk iftirash. Lepas tu wadi'an yadayhi qariban min rukbatayhi. Meletak ia akan dua tangannya dekat daripada dua lututnya. Diletak dua tangan dekat dengan dua lutut. Lepas tu wayang syuru asabi'ahu, dan dia membuka jari jemarinya. Dia yang syur di sini makna buka. Jangan genggam, jangan repat. Faham tak lagi? Faham tak lagi? Lepas tu dia letak dekat dengan lutut. Ada orang dia tutup lutut terus. Ada tu bukan sunat. Faham? Faham tak lagi? Dia letak ni lutut dia letak gitu. Allahu Akbar, letak gitu. Dia bukan sunat begitu. Dia gini. Dah nampak gini. Ni kata pada lutut, letak gitu. Itu maksudnya qariban min rukbatayhi. Bukan pegang pada lutut. Teruk lagi yang dia pegang kemaluan. Allahu Akbar, dia pegang kemaluan. Setiap kali duduk antara dua sujud ke tahiyat ke pegang kemaluan ada. Dekat tabiat gitu. Jangan ajar. Jangan ajar dekat tabiat gitu. Allahu Akbar, pegang kemaluan. Tak tahu apa jadi gitu. Pernah tengok tak Fadi? Pernah? Amir pernah tengok? Ke biasa buat? Tak. Pernah tengok? Allah, jadi nawawan ni. Allahu Akbar pegang. Allahu Akbar. Berahi sangat pegang. Tapi setengah gitu. Takut lepas ke mana tak tahu. Janganlah buat gitu. Atau teruk lagi tau. Hak ni hak yang paling sempurna je. Ni kita rayak hak yang paling sempurna. Wa yang syuru' asabi'ahu qailan. Hal keadaan dia orang yang berkata. Dibaca ni. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sebenarnya perkataan Rabbighfirli 1, warhamni 2, wajiburni 3, warfa'ni 4, warzuqni 5, wahdini 6, wa'afini 7. Hak ni sebenarnya adalah gabungan daripada beberapa riwayat.
Ini adalah gabungan daripada beberapa riwayat. Manakala wa'fu anni, hak tu tidak sabit di dalam riwayat yang sahih. Perkataan wa'fu anni, hak tu tidak sabit dalam riwayat yang sahih. Tapi disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nak baca tidak menjadi masalah. Nak baca tidak menjadi masalah. Tetapi tidak sabit dalam riwayat yang sahih perkataan wa'fu anni. Sebab itulah Imam Nawawi ada sebut tak? Perkataan wa'fu anni tidak ada sebut. Okey, boleh faham kan? Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Biasa orang kita dia sebut wa'fu anni mana? Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baik. Nak baca tak ada masalah. Sebab tempat tersebut adalah tempat doa. Tempat tersebut adalah tempat doa. Penambahan tersebut tidaklah panjang. Dan penambahan tersebut sesuai dengan ighfirli. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kita. Cuma ada perbezaan di antara maghfirah dengan al-afu. Di maghfirah dengan makna as-satr, menutup. Kalau al-afu dengan makna al-mahwu, hapus. Baik. Okey, jelas. Kemudian thumma yasjudu ats-tsaniyata kal-ula. Kemudian sujud ia ats-tsaniyata akan yang kedua. Kal-ula seperti sujud yang pertama. Jadi sujud yang kedua seperti sujud yang pertama. Daripada sudut sekuangkal sujud bagaimana yang kita bincang dah sebelum daripada ni, dan hak yang paling sempurna sujud bagaimana kita bincang dah sebelum daripada ni. Okey, nampak? Habis. Katanya wal masyhuru sannu jalsatin khafifatin ba'da as-sajdati ats-tsaniyati fi kulli rak'atin yaqumu anha. Dan al-masyhur, okay, perkataan al-masyhur kita faham dah. Istilah tu kita belajar dah sebelum daripada ni. Cukup kita kata al-masyhur. Faham tak? Al-masyhur, dan ni pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sannu jalsatin khafifah. Sunat duduk yang sekejap. Khafifah sama makna ringan. Jalsah. Situ baca jilsah ke jalsah? Jilsah. Mau dibaca jilsah. Dia kalau jilsah atau wazan fi'lah, itu masdar hay'ah. Kalau jalsah atau wazan fa'lah, masdar marrah. Zahirnya kena baca jalsah. Nanti anda tengok balik. Takut ada sebahagian kitab dia baca jilsah, lepas tu dia hurau kat mana. Faham? Sebab dia kena ingat kaedah kita, kalau fa'lah masdar marrah. Fi'lah masdar hay'ah. Wa fa'latun li marratin ka jalsah. Wa fi'latun li hay'atin ka jilsah. Dalam kitab Matan Alfiyah sebut. Fa'lah sekali buat. Fi'lah keadaan buat. Jilsah keadaan duduk. Jadi zahirnya kena baca jalsah. Wal masyhuru sannu jalsatin khafifah. Secara zahir begitu nanti anda cek balik. Al-masyhur disunatkan sekali duduk. Sekali duduk. Khafifatin yang sekejap, yang sebentar, yang ringkas. Sekejap je lah. Bila? Ba'da sajdati tsaniyah. Selepas daripada sujud yang kedua. Fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Yaqumu anha, yang berdirilah ia seorang anha daripadanya. Setiap rakaat yang seorang berdiri daripadanya, daripada sujud, maka di situ ada sunat sujud, sunat duduk istirahat. Ini dipanggil duduk, benda dipanggil istirahat, dipanggil jalsah lil istirahat, duduk kerana istirahat. Okey, boleh faham, duduk istirahat nama dia, duduk sekejap. Sebenarnya sunat tak duduk sekejap. Sunat tak duduk sekejap. Ini berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, sunat duduk sekejap. Berlaku khilaf kerana benda? Berlaku khilaf kerana
perselisihan dalam memahami hadis Rasul duduk sekejap. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ada sahabat menceritakan sembahyang Rasul duduk sekejap. Bangun daripada sujud, nak bangun kepada qiyam, Rasul duduk sekejap. Baru bangun kepada qiyam. Atau disebut jelas dalam hadis. Tapi tetap ulama berbeza pandangan. Duduk sekejap saat itu. Sunat ke tak? Benda tu Rasulullah buat. Mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana Rasulullah sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang sebagaimana melihat aku sembahyang. Maka mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad mengatakan sunat duduk istirahat. Sebagian daripada ulama yang lain, dan pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata tidak sunat duduk istirahat. Lepas tu Rasul duduk saat itu ketika Rasul lanjut dah usia dia. Lanjut dah usia dia. Tubuh dia berisi sikit. Bukan gemuk, berisi sikit. Lanjut dah usia dia. Maka sebelum bangun Rasulullah duduk sekejap. Okey, boleh faham? Duduk sekejap. Baik. Itu sebahagian daripada ulama. Tapi pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum dia adalah sunat. Baik. Duduk yang sekejap selepas daripada sujud yang kedua. Pada setiap rakaat yang seorang bangun daripada sujud tersebut. Kita kan, rakaat yang pertama, okey, kita sujud yang kedua. Lepas daripada sujud yang kedua, kita bangun kepada rakaat yang kedua kan. Sebelum bangun tu, sunat kita duduk istirahat. Okey, boleh faham? Satu. Yang kedua, benda lagi. Kita rakaat yang kedua, kita sujud, kita bangun kepada qiyam ke, kita bangun kepada tasyahud. Okey. Bila kita bangun kepada tasyahud, lepas daripada tasyahud, kita akan bangun kepada qiyam. Situ ada tak sujud? Duduk istirahat, ada tak? Mana ada? Tak ada dah lah. Sebab dia mesti kena setiap rakaat yang seorang bangun daripada sujud kepada qiyam. Kita boleh faham? Lepas tu rakaat yang ketiga pula, sujud rakaat yang kedua, yang ketiga. Dia akan bangun daripada sujud kepada qiyam. Okey, sunat duduk istirahat. Kita boleh fahami? Rakaat yang keempat pula ni, dia sujud. Daripada sujud dia bangun kepada qiyam. Betul? Gitu. Rakaat yang keempat, dia sujud dia bangun kepada qiyam. Orang lupa. Dah lagi perkara lain. Baik. Katanya At-tasi'u wal-'ashiru wal-hadi 'ashar. Yang ke-9, yang ke-10, yang ke-11. Okey. Maksudnya rukun yang ke-9, rukun yang ke-10 dan rukun yang ke-11 at-tasyahhudu wa qu'uduhu. Tasyahud, ini panggil tasyahud akhir, wa qu'uduhu, dan duduknya duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir. Sama juga duduk tasyahud akhir. Dia tidak sebut pun duduk tasyahud akhir, duduk tawarruk, dia tidak sebut pun. Jadi bagaimana kita duduk tasyahud akhir memadai? Saya tukar duduk tahiyat awal, saya duduk tahiyat akhir duduk tahiyat awal. Sah tak sembahyang saya? Okey, jawab depan dia. Sah. Sebab apa sah? Sebab duduk tahiyat awal untuk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir untuk tahiyat akhir bukanlah syarat, bukanlah wajib, bukanlah rukun. Hukum dia adalah sunat. Cuma awak saat ni tu, kalau tak ada sebarang keuzuran, maka benda awak telah meninggalkan kelebihan lah. Telah meninggalkan perkara sunat. Kalau ada keuzuran, awak macam mana? Baik. Lepas tu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam tasyahud akhir. Selepas daripada kita baca tasyahud, kita selawat kepada Rasulullah. Sekurang-kurang selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Selawat yang paling yang comel adalah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mana comel?
Kita tambah Sayyiduna dengan tidak tambah Sayyiduna mana comel? Majoriti ulama mengatakan hak yang paling comelnya adalah tidak tambah perkataan Sayyiduna. Hak tu yang pandangan majoriti ulama. Hak paling comel, paling afdal tidak menambah perkataan Sayyiduna. Okay, boleh faham? Sebab apa dia? Sebab dilittiba', kerana mengikut. Mengikut mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada sahabat bagaimana berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata Allah, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa menyebut perkataan Sayyidina. Maka bila Rasul suruh buat gitu, kita buat gitu lah. Rasul suruh gitu kan? Baik, namun segelintir ulama mengatakan lebih afdal buat penambahan Sayyidina. Antara ulama yang mengatakan lebih afdal ini adalah betul? Bukan Syekhul Islam, Sultanul Ulama, Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam. Antara ulama yang dan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, sebahagian daripada ulama dalam mazhab Hanafi, segelintir ulama dalam mazhab Maliki. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya fattashahhudu wa qu'uduhu in 'aqqabahuma salamun faruknan wa illa fasunnatan. Tasyahud dan duduk tasyahud in 'aqqabahuma salam, jika mengiringi akan keduanya oleh salam. Apa mengiringi? Selepas daripada keduanya ada salam. Selepas daripada tasyahud, selepas daripada duduk tasyahud ada salam. Faruknani, ay fahuma ruknani, maka keduanya adalah dua rukun. Tasyahud tu tasyahud rukun, duduk tu juga rukun. Nah, faham? Jadi kita ada tasyahud dan duduk tasyahud, hak yang selepas dia ada salam dan selepas dia bukan ada salam lagi. Okey, boleh faham? Ni. Nampak tak? Ada tasyahud dan duduk tasyahud selepas dia salam, ada tasyahud dan duduk tasyahud selepas dia tidak ada salam. Hak yang selepasnya salam, tu rukun dah tu dulu. Kalau selepas daripada tak ada salam lagi, tu dipanggil benda? Dipanggil rukun tak? Benda? Dah, kalau bukan rukun, syarat. Tak nampak lagi. Ini nak khabar gini. Ini nak khabar kita ada duduk untuk tasyahud dan kita ada tasyahud. Duduk tasyahud dan tasyahud kadang-kadang dia rukun, kadang-kadang dia sunat. Faham? Nampak dah? Okey, hak mana rukun, hak mana sunat? Dhabit dia mudah je. Ni dhabit dia. Dhabit dia macam mana? Kalau duduk tasyahud dan tasyahud selepas dia ada salam, hak tu rukun lah. Kalau lepas dia tak ada salam, hak tu sunat. Nampak dah? Andy nampak? Amin nampak? Okey, kita membayang Zuhur 4 rakaat. 2 rakaat kita buat benda, bangun daripada sujud yang kedua. Kita buat benda, bangun lalu qiyam. Tasyahud. Lepas tu kita duduk tak? Duduk lepas daripada selesai tasyahud kita buat benda, kita salam. Lepas tu hak tu tasyahud dengan duduk tu hukum dia benda. Sunat. Sebab tak ada salam lepas daripada dia. Dia sembahyang 4 rakaat. Kita pun cukup 4 rakaat, kita bangun daripada sujud yang kedua, kita duduk tasyahud, lepas tu kita baca tasyahud. Lepas tu kita buat benda. Kita tambah rakaat lagi. Dah, kita salam. Dah tasyahud dengan duduk tu dia panggil benda. Rukun. Mudah tak? Mudah je rupanya. Baik. Itu maksud wa illa fasunnatan. Wa illa, maksudnya wa illa ay wa illam yu'aqibhuma salam, jika tidak mengiringi akan keduanya oleh salam. Lepas daripada dia tidak menyusuli oleh salam. Lepas daripada dia bukan ada salam, maka hak tu adalah sunat. Dia masuk dalam sunat ab'ad. Baik. Apa ulama kata sunat? Kerana pernah berlaku Rasul sembahyang, Rasul tinggal tasyahud awal. Rasul tinggal tasyahud awal.
Jadi apabila Rasulullah tinggal tasyahud awal, bermakna ia bukan rukun walaupun tinggal secara terlupa. Faham? Kalau rukun, tak boleh. Mesti kena buat. Jadi tinggal dia masih lagi dikirakan sah sembahyang, bermakna ia bukan rukun. Ia bukan bukan tasyahud dia. Ia bukan rukun. Okay, jelas. Dah kan dikabur tadi kan, duduk tahiyat antara dua sujud, lepas tu duduk tasyahud akhir. Rukun sembahyang yang mana duduk ikabur dah duduk saat ni. Dah kabur kata ni. Wa kaifa qa'ada jaz. Bagaimana keadaan qa'ada duduk ia jaza harus. Duduk mana pun harus. Orang tu tahiyat akhir duduk sela. Sah tak sembahyang dia ajak? Tahiyat akhir duduk sela. Sah tak? Allahu Akbar. Okey, terang azab awak kali. Sujud akhir. Cepat. Sujud akhir. Ya? Sujud akhir. Sujud. Sujud akhir. Ada kat kiblat. Sujud lah. Contoh. Tengok bangun. Bangun duduk sela dulu. Tahiyat akhir. Baca tahiyat. Sah tak bayang dia? Sah tak Ming? Sebab apa sah? Duduk tahiyat akhir untuk tahiyat akhir bukanlah syarat sah duduk tersebut. Sebab tu dia kata ni wa kaifa qa'ada jaz. Bagaimana cara dia duduk harus. Dia duduk benda. Dia sujud orang kedua. Lepas tu dia pun bangun duduk atas kursi. Allahu Akbar. Kisah tak? Tasyahud awal duduk atas kursi. Sah. Sebab kaifa qa'ada jaz. Dia tadi kata duduk iftirash, duduk tawarruk. Tu paling afdal. Katanya wa yusannu fil awwali, disunatkan pada yang pertama. Pada yang pertama ai fit tasyahudil awal. Pada tasyahud yang pertama disunatkan al-iftirash, duduk iftirash. Tasyahud yang pertama sunat duduk iftirash. Mana duduk iftirash? Cakap kita duduk tahiyat awal. Sebab memang kita tahiyat awal kita duduk gitu. Last kali kita terjemah duduk tahiyat awal. Duduk tasyahud awal. Fayajlisu ala ka'bi yusrahu. Maka duduk ia di atas ka'ab. Ka'ab tadi. Kita kata benda ka'ab. Buku lali. Di atas buku lali yusrahu, kaki kirinya. Okey, kita ada kaki kiri, ada kaki kanan kan? Duduk atas buku lali kaki kiri. Wa yansibu yumnahu, dan menegak, ia mendirikan akan kaki kanannya. Yang sibu dia kena tegakkan kaki kanan. Sebab itulah kalau kita nak tunjuk sembahyang Nabi SAW, masa lipat kaki dalam keadaan kaki tegak. Kan ada orang lipat kaki tapi kaki sengit. Faham tak lagi? Kaki tegak. Baca tegak. Pendi buat kali. Ya, kalau kita masa sujud kita lipat kaki, masa kita bangun kita dah alih lipatan kaki kita, dia akan jadi dengan tegak. Anda tengok kan ni? Tegak. Tu gitu tegak tu. Ia kena tegak gitu. Biasa dok lipat kaki tu, imam dok lipat kaki, kau emas panas tu. Tu imam dok lipat kaki. Sepatutnya kena contohkan sembahyang hak yang sempurna, yang terbaik. Okey, tu yang sib. Yang sib ni mendirikan. Yumnahu, kaki kanan. Sebab itulah nak nampak tegak molek adalah masa kan kita sujud kita lipat kaki kan. Kita lipat kaki. Masa kita bangun saat ni tu, kaki yang kita lipat saat ni tu kita jangan gerak gitu je. Kita hanya gerak kaki yang kita nak sorong kat bawah. Hak yang kita nak beki je. Jadi kaki kanan kita lock gitu je. Dia akan tegak. Faham? Kalau masa kita bangun tu kaki kiri kita beki, kaki kanan beki, dia tegaklah, kebiasaan gitulah. Lepas tu wa yada'u atraf asabi'i, dan dia meletakkan atraf, hujung
At-taraf hujung. Asabi'ihi, jari-jarinya. Jari kaki itulah. Lil qiblah, menghadap kiblat. Dilipat jari kaki, lepas tu hadap kepada kiblat. Tapi kalau dia tak gitu kaki, dilipat kau tapi tak gitu, memang tak ada kiblat. Nampak tak? Sebab itulah kena mendegakkan baru hadap kiblat. Wa fil akhiri, wa fit tasyahudil akhir, wa fit tasyahudil akhir, dan pada tasyahud akhir ataf pada fil awal. Maksudnya wa yusannu fi al akhir, disunatkan pada tasyahud akhir at-tawarruk. Duduk benda, duduk tawarruk. Duduk benda kita panggil tu duduk tahiyat akhir. Wa huwa, iaitu at-tawarruk kal iftirash, seperti duduk iftirash, sama je. Cuma bezanya lakin, tetapi yukhriju yusrahu, mengeluarlah ia akan kaki kirinya, min jihati yaminihi, daripada pihak kanannya. Okay, boleh faham? Dia keluar daripada pihak kanan. Kan kita ada kaki kanan, ada kaki kiri. Kita holok, sorong kan kaki kiri, kok kaki kanan. Lepas tu, wa yulsiqu warikahu bil ard. Dan, meletak ia. Asal ilsaq ni tepek. Dia tepek. Dia letak ia warikahu. Warik ni papan punggung dia tu lah. Tu warik. Dia meletakkan papan punggung dia tu bil ard, di lantai. Faham tak kira? Kalau tadi duduk atas tumit, atas kaki kan? Kalau ni duduk atas kaki ke tak? Tak duduk atas kaki. Nampak tak? Baik. Okay, tinggal lagi katanya wal asahu yaftarishul masbuqu wassahi wa yad'u fihi ma yusrahu ala tarafi rukbatihi. Dan kau al-asah dia pandangan al-asah, kita banyak kali dah kita buat al-asah. Yaftarishul masbuq, iftirash oleh masbuq, wassahi, dan orang yang lupa. Dia iftirash, duduk iftirash adalah duduk yang mudah kita nak gerak. Duduk mudah kita nak gerak. Tapi kalau duduk tawarruk, payah sikit nak gerak, tambah-tambah kalau orang tubuh besar. Nampak kan? Jadi makmum masbuk, tu imam rakaat yang keempat dah, tu imam tahiyat akhir dah. Makmum dah tahiyat akhir lagi. Tapi dia duduk tahiyat akhir kerana dia ikut imam. Okey, sekarang ni kena ikut imam ke cara duduk ataupun kena duduk iftirash? Jelas tak soalan? Maka kata ulama, makmum masbuk sunat duduk iftirash kerana ia membantu ataupun ia memudahkan untuk dia bergerak. Sebab ia bangun mula kan? Sama juga seorang yang lupa, wasahi, seorang yang lupa. Sunat duduk duduk iftirash. Maksud dia seorang yang lupa, dia apabila dia terlupa, 3 kepak, okey, dia ambil 3. Maka ditambah 1 rakaat lagi. Maka sunat dia sujud sahwi. Bagi orang yang ingin melakukan sujud sahwi, sunat dia duduk iftirash. Bukan sunat duduk tawarruk. Walaupun rakaat yang keempat dah. Jelas tak? Katanya wa yad'u fihi ma yusrahu ala tarafi rukbatihi, dan meletaklah ia pada keduanya. Fihi ma ai fi at-tasyahhudil awwali ataupun fi tasyahhudil awwali wathani, tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua. Dia meletakkan yusrahu, tangan kirinya, ala tarafi rukbatihi, di atas hujung lututnya. Taraf ni hujung lutut, tepi lutut. Dia letak tangan kiri atas tepi lutut. Mansyuratal asabi', dilepaskan jari jemari, bila dham, tanpa dham gini, mana dham, tanpa repah, tanpa tutup, tanpa himpunkan. Okay, boleh faham? Tanpa genggam. Lepas gitu, lepas tu mangsyuh. Baik. Silap pula. Dia mangsyurah bukan lepas. Tak ingat bukan. Gane. Kejap Gane sekali lagi. Wa yad'u fihi, madam meletaklah ia pada keduanya, dua tasyahud, yusrahu, tangan kirinya, ada tarafi rukbatihi, di atas tangan, di atas lututnya. Kita atas lutut, di atas hujung lutut.
Bukan atas lutut, atas tepi lutut. Lepas tu mangsyuratal asabi' bila dham. Dia hak tadi mana? Tadi ada tak mangsyur? Kita ada dah perkataan mangsyur tadi. Wa yang syuru mana? Baik. Betul dah. Mangsyurah betul dah lepas. Betul silap-silap. Betul dah. Mangsyuratul asabi' dilepaskan jari-jari dia. Lepaskan jari. Maksudnya tidak lepas. Bila dham. Dengan tidak dham. Tadi ana silap perkataan dham saat ni. Dham mana kata lepas saat ni kan? Dia mangsyurah makna lepas. Kita lepas gini tu mangsyurah. Ni bukan mangsyurah ni. Hak ni kita benda kita lepas. Ni mangsyurah kita buka. Jelas tak? Bila dham dengan tidak merapatkan. Kan kita kadang-kadang kita lepas, lepas tu kita rapatkan. Dia nak lepas, lepas tu buka sikit jari jemari. Okey, jelas tak? Perkataan dham saat ni tu silap, anda silap terjemah tadi. Okey, jelas dah. Jelas dah? Qultu berkata oleh aku al-asahhu dham. Wallahu a'lam. Jadi masa letak jari tangan kiri di atas lutut, adakah kita kena rapat gini? Bukan rapat begitu. Rapat ke buka sikit? Ni khilaf di antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i kata buka. Imam Nawawi kata rapat. Baik. Pandangan mu'tamad adalah pandangan Imam Nawawi. Okey, wa yaqbidu. Ni baru qabad, mana genggam ya, min yumnahu al-khinsira wal binsir. Daripada tangan kanan dia genggam khinsir. Khinsir ni jari anak. Wal binsir jari mani. Ni khinsir, binsir, wusta, sababah, ibham. Ni ibham. Ni sababah. Dan dipanggil juga musabbihah. Ni dipanggil wusta. Ni dipanggil khinsir. Ni dipanggil binsir. Ni dipanggil khinsir. Khinsir jari anak. Binsir jari tengah. Jari tengah pula. Jari mani. Okey. Tu kotak habis. Okey, ni khinsir, ni binsir, ni wusta, ni sababah, panggil juga musabbihah. Ni dua nama ni. Ni ibham. Okey, tengok kita ada 5 jari. Ni hak tangan kanan pula. Ni tangan kiri kan, ni tangan kanan. Hak ni genggang. Hak ni genggang. Wa kadzal wusta fil adhar. Wusta pun genggang. So ada setengah kata tak payah genggang wusta ni wusta ni jari tengah Ni jari tengah wusta. Mana gerak ni gerak. Ni. Ni wusta. Wusta fil adhar genggang juga. Jadi muqabil adhar ada wusta tidak genggang. Faham? Wusta tidak genggang. Okey, ni al-adhar, wusta pun juga genggang. Sebab benda sebab begitu yang dilakukan oleh Rasulullah, hak yang difahami oleh sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Hak yang kata tidak genggang pun, hak wusta dibuka pun pandangan sebahagian juga. Ada sebahagian yang kata letak gitu je. Ni akak ni. Ni akak. Faham? Letak gitu, ni genggang, ni begitu, akak ni. Ni dia sebut kata genggang. Lepas tu, wa yursilul musabbihah, dan dia melepaskan musabbihah. Okey, boleh faham? Melepaskan benda musabbihah. Lepas tu, wa yarfa'uha inda qawlihi illallah. Jadi mengangkatkan. Dia mengangkat dia akan musabbihah. Inda qawlihi ketika perkataannya illallah. Asyhadu an la ilaha illallah akak. Tapi akak saat ni tu bukan akak siapa gitu. Sebab ni mesti kena tunjuk kepada arah kiblat. Ya akak biar kena bongkok sikit. Kalau akak gitu, tu nak tunjuk Baitul Ma'mur. Ni biar mesti tunjuk benda kiblat lagi. Kadang ada banyak orang sembahyang. Asyhadu an la ilaha illallah. Akak cokeng gitu, jawab kan gitu. Kat sikit je. Baik. Wala yuharrikuha, dan dia tidak menggerakkannya kembali kepada musabbihah. Iaitu dia tidak gerak. Okay, boleh faham? Mazhab Imam Syafi'i dia menggabungkan di antara dua dalil. Di sana ada hadis yang menyebutkan bahawasanya
Rasul menggerakkan, ada hadis menyebut bahawa Rasul tidak menggerakkan. Maksudnya kata gerak saat itu ketika kata illallah, dia bukan gerak begitu. Bukan gerak gitu Okey. Cuma ada pandangan dalam mazhab Maliki dia gerak. Mazhab Maliki gerak. Dia gerak. Mazhab Maliki ada cara gerak dia. Okey, boleh faham? Baik. Wal adharu dhammul ibhami ilaiha ka'aqidin 53. Jadi hak ni kita sambung esok lah. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita berdoa sikit kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan sahabat-sahabat kita yang diuji dengan tidak ada air, dan sahabat-sahabat kita yang membantu orang-orang yang tidak ada air. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا ما به دعوناك. اللهم إنك قلت في القرآن العظيم وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وها نحن قد دعوناك فاستجب دعاءنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian dan juga doa pada malam ini. Jadi ada beberapa soalan ni kita jawab malam esok Ustaz dah. InsyaAllah boleh. Okey, ada 3-4 soalan. Nanti yang berkopi yang bantu Ustaz dulu dan kita akan jawab pada malam esok. InsyaAllah. Jadi malam ni bermulanya Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah 1443 masih Hijrah 1443 Hijrah. Malam ni kita mula tahun Hijrah bagi tahun 1443 Hijrah. Jadi salam Ma'al Hijrah kepada semua, kepada Ustaz dan kepada semua yang join pada malam ini. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelum-sebelum ni insya-Allah. Jadi untuk malam ni ajak sebelum tu kita ada satu pengumuman insya-Allah. Pada malam esok kita ada bicara Ma'al Hijrah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syaril Aliyah pada malam esok pada jam 8 malam dan malam esok kelas kita ada seperti biasa insya-Allah. Jadi untuk malam ni marilah sama-sama kita tangguh pertemuan pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti.